Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat berkumpul lagi dalam majlis ilmu, merupakan majlis yang terbaik untuk kita persembahkan kepada Tuhan kita Ar-Rahman, yang mana ianya merupakan majlis yang akan memberikan manfaat yang besar di dalam kehidupan kita untuk menambahkan sama ada kebenaran ataupun kebatilan. Maka majlis ilmu yang kita ada pada hari ini merupakan ilmu yang bermanfaat. Maka kita ingin menambahkan kebaikan pada diri kita, yang mana bila kita nakkan kebaikan, maka ikhlaskan diri kita dalam siri menuntut ilmu. Pastikan kita ikhlas kepada Allah dan pastikan persiapan penuntut ilmu itu ada. Ya, di antaranya Al-Quran, terjemahan, dan juga pen dan kertas. Jika ada buku, bersama kita buku, insyaAllah, dan fokuskan dalam bab ini. Dan siapa yang tak sarapan, sarapan dulu sikit-sikit. Ya. Baik. Kita sambung pelajaran kita yang masih lagi membincangkan perkara yang berkaitan tindakan yang dilarang di dalam pergaulan. Tindakan yang dilarang di dalam pergaulan. Kita berada pada hadis yang muka surat 199. Okay? Baik. Hadis yang dibentangkan di sini diriwayatkan oleh Abu Daud, tetapi hadis ini dhaif. Jadi kita tidak membacanya kerana kedudukan hadis ini dhaif. Kita cuba elak akal kita diganggu dengan hadis-hadis yang dhaif. Maka kita pergi ke muka surat yang sebelah. Yang ketujuh, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh meremehkan, yakni tindakan peremehkan yang dilakukan oleh seorang muslim terhadap saudaranya muncul kerana kesombongan yang ada pada dirinya. Ya, hadis riwayat Muslim nombor 91 meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahawa Nabi bersabda, al-kibru batarul haqqa wal qamtul an-nasi. Kibir itu, bongkak itu ialah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Baik, dalam bab ini kita menyaksikan bahawa larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperemehkan, memperlecehkan seorang muslim. Tak kira apa juga jawatan dia, tak kira apa juga pangkatnya, kerja apa, yakni dari sudut kerja kebajikan, jangan kita memperemehkan. Jika dia bukan sahibul mal, bukan orang yang memiliki harta. Kadang-kadang orang ni melihat kepada harta dan pangkat. Kalau kurang tak ada pangkat, maka tidak ada respect. Tidak ada harta, tidak ada respect. Tahukah kita bahawa orang-orang miskin nanti di akhirat, mereka akan mendahului orang kaya dengan begitu cepat sekali masuk ke dalam syurga, jika dia di kalangan ahli syurga. Orang miskin, ya, tu pasal dikata dalam satu hadis yang bermaksud ramai yang tidak mahu ramai yang tidak mahu kemiskinan, ramai yang ingin kekayaan dan tidak mahu kepada kemiskinan, sedangkan bila seorang tu miskin hisapnya kurang. Dan ramai yang takutkan mati, sedangkan fitnah kehidupan dunia ini lebih baik dia mati daripada dia hidup dalam keadaan fitnah di dunia ini. Ya, ini di antara perkara-perkara yang agak menarik kepada kita yang seharusnya kita fahami. Dan kita dalam minda kita, bila kita menyebut bab-bab miskin ini ataupun orang tu tak ada jawatan, tidak ada pangkat, ataupun bagi pandangan kita, ya, bukan pandangan Allah, bukan maksudnya apa yang Allah katakan dan bukan apa yang Rasulullah katakan. Tahu tak kita kalau tidak ada orang miskin, satu yang perlu kita faham, pusingan kehidupan kita ni akan berlaku. Dan keperluan antara satu sama lain tu akan berlaku. Apa dia? Di antaranya yang berkaitan dengan kehidupan kita. Kita menganggap seorang yang buang sampah, kutip sampah tu adalah pandangan kita leceh disebabkan gaji dia murah dan lepas tu kerja-kerja yang begitu. Tahukah tuan-tuan dan perempuan bahawa memang kalau gaji dia murah pun,
dia lakukan ikhlas. Pertama, di antara sifat-sifat orang yang layak untuk mendapat syurga, dia buat kerana Allah, sambil dia mencari rezeki, dia mengangkat sampah pula dari tempat-tempat yang kotor ataupun tempat yang tak baik. Orang lain tak mampu untuk melakukannya. Apabila Rasulullah mengatakan, aku melihat seorang lelaki itu dimasukkan ke dalam syurga kerana mengangkat kayu-kayu yang menghalang di jalan raya. Ini dia buat angkat sampah yang tak kira di jalan raya tu berapa banyak. Lepas tu tempat sampah tu satu bab. Dia menjadi orang yang berkhidmat kepada masyarakat tiap-tiap hari. Kalau dia ikhlas, dia jaga solat, jaga apa-apa, ya, layak dia mendapat apa yang Rasulullah janjikan. Kalau tak ada tukang sampah yang mengutip sampah, kita pernah berlaku satu ketika mogok berlaku. Yang sampah tu dibuang sampai berapa, 1 minggu atau 2 minggu sampah tidak dikutip. Ya, apa berlaku? Apa berlaku? Ya, ini dia kepentingan masyarakat. Kalau nelayan tu tak nak turun kerana harga ikan bagi mereka murah. Ya, memang harga ikan di sisi orang yang pengeluarkan tu, nelayan murah. Sampai kita yang jadi mahal kerana orang tengah upkan. Ya. Dan juga kalaulah petani-petani mogok tidak mahu melakukan pertanian, ya, mereka memang tak dapat hasil, dan kita pula bermain-main, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita nak makan? Maksudnya kehidupan kita memerlukan makanan. Begitu pentingnya ikatan kita ni satu semua. Kalau tidak ada para miskin, maka tidak ada sedekah kita. Ya, seperti mana yang Rasulullah SAW mengingatkan, takutlah pada satu hari apabila kamu nak bersedekah, tiada siapa pun yang inginkan sedekah kamu. Ya, takutlah pada satu hari bila seseorang itu nak bersedekah, orang menolak sedekah tu. Hilang pahala sedekah, tak dapat pahala sedekah. Ya, tinggal niat sahaja. Okey. Jadi oleh kerana itu dalam bab ini kita kena raikan, terutamanya sebagai seorang Muslim. Ya, orang Muslim walaupun apa, sebenarnya salah bila kita memperlecehkan. Kadang-kadang kita pelecehkan, alah macam bangla lah kamu ni bangla lah. Salah tu. Ya, ikut kaedah hukum salah. Ya, kamu ma'endon lah, salah tu. Dari sudut Islam salah. Soalah kita panggil tu di atas dasar memperlecehkan dia. Kalau panggil di atas dasar nak menyebut jinsiah atau keturunan ataupun negeri, ianya tak menjadi masalah jika tidak ada unsur untuk memperlecehkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Macam mana ayat Quran? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang yang beriman, jangan kamu memperendahkan, memperlecehkan, mempermainkan satu kaum terhadap kaum yang lain. Asa an yakunu khairan minhum. Mungkin ianya lebih baik daripada kita, orang yang diperlecehkan itu. Ya. Wala nisa'un bin nisa'in. Wala nisa'un, walaupun perempuan dengan perempuan yang lain. Asa an yakunna khairan minhunna. Mungkin ianya perempuan yang dia pelecehkan itu lebih baik daripada dirinya sendiri. Jadi oleh kerana itu kita adalah sama sekali dilarang untuk memperlecehkan sesiapa sahaja di kalangan orang mukmin, di kalangan orang Islam. Asal namanya sebagai seorang Islam dilarang sama sekali. Itu dia izzah. Oleh kerana itu Rasulullah SAW, ya, terhadap sahabat-sahabatnya di kalangan yang berbeza-beza. Ada yang petani, ada yang hamba, ada yang penjaga kambing, unta, semuanya berbeza-beza. Namun Rasulullah tak pernah untuk memperlecehkan mereka. Bahkan mereka itu ada peranan-peranan yang mereka miliki. Ya, penting. Kenapa? Dia boleh merosakkan siri amalan kita. Dalam hadis ini boleh merosakkan siri amalan kita bila kita memperlecehkan sesama kita, orang Islam. Okey. Kemudian al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Kibir itu, sombong itu ialah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ini di antara perkara yang menunjukkan sifat kibir, sifat sombong, takabbur. Sifat ini tidak boleh dimiliki oleh manusia. Ia hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat ini yang jin iblis mengambilnya.
ya aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dahlah dia tidak mengikut arahan Allah, lepas tu takabbur. Apa maksud takabbur di sini? Ialah menolak kebenaran. Ya, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Okey, bila dia menolak kebenaran, apa juga terutamanya dalam bab agama, dia tolak kebenaran, hadis sahih, dia tolak hadis sahih, dia tak nak terima. Seperti golongan liberal, golongan setengah golongan sufism, yang mana menolakkan hakikat sahihnya hadis, mereka lebih cenderung kepada hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif. Kebenaran mengatakan tak boleh. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menipu aku, maka siaplah tempatnya dalam neraka. Dia tolak, tak mau. Dia tolak akidah yang sahihah. Nauzubillah. Ya, dia menolakkan kebenaran. Ya, lepas tu apa dia? Dan merendah-rendahkan manusia, dia pelecehkan manusia. Dia memperendah-rendahkan. Ini di antara perkara yang boleh membatalkan, merosakkan siri amalan soleh kita, dan na'udzubillah yang boleh menyebabkan kita diterjunkan ke dalam neraka. Ya, diterjunkan ke dalam neraka. Orang yang sombong akan memandang dirinya seolah-olah tampak sempurna dan akan memandang orang lain seolah-olah dengan kekurangan. Lalu dia pun meremehkan dan merendahkan, tidak mahu menerima hak-hak mereka dan menolak kebenaran dan dari mana pun datang. Ya, ini di antara na'udzubillah minta Allah jangan tutup pintu hati kita terhadap kebenaran. Di antara doa yang Rasulullah ajar, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami kebenaran itu kebenaran dan berilah kepada kami, ya, rezeki ayat ni, berilah kepada kami untuk mengikutnya. Penting. Kerana berapa ramai yang nampak kebenaran tak mau ikut. Di antara golongan-golongan sufism yang mana mereka nampak kebenaran, apa yang dikatakan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, apa yang Rasulullah buat itu adalah hujah yang paling penting. Tapi disebabkan kefahaman mereka terhadap tok guru yang ajar mereka supaya dapat begitu, dapat begini, nak jadi wali ke apa, lalu mereka meninggalkan kebenaran mengikut hawa nafsu. Nauzubillah min dzalik. Baik. Ke-8 sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa itu di sini, sambil beliau mengisyaratkan ke arah dadanya sebanyak 3 kali. Ya, dalam hadis Rasulullah kata at-taqwa hahuna, ya. Hahuna. Lalu diisyaratkan kepada dadanya. Sabda beliau ini menunjukkan bahawa makhluk termulia di sisi Allah adalah mereka yang menghiasikan dirinya sifat taqwa, bukan yang memiliki jabatan, pangkat ataupun harta. Tidak sedikit manusia yang meremehkan oleh manusia kerana kelemahan dan kekurangan. Namun dialah pemangku kedudukan yang mulia di sisi Zat yang Maha Kuasa di dunia. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Apabila Rasulullah mengisyaratkan taqwa hahuna, yang ini diisyaratkan kepada jantung dia, di bahagian jantung ini kiri, at-taqwa hahuna, ya. Dengan arti kata lain, takwa itu adalah penentu kedudukan seseorang. Bukan kepada pangkat, bukan kepada harta, bukan kepada keturunan. Yang disebutkan adalah takwa. Yang diambil kira adalah takwa. Tetapi jika dia ada segala-galanya, pangkat, harta, keturunan, ya, maka di situ dia mempunyai kemuliaan yang lebih besar, lebih tinggi. Seperti yang berlaku di kalangan para sahabat. Ya, seperti Osman Ibn Affan, Abdul Rahman Ibn Auf, Umar, Abu Bakar, semuanya adalah yang kaya-kaya dan mempunyai kehebatan yang tersendiri. Dan yang paling penting, mereka memiliki ketakwaan yang menyebabkan darajat mereka itu menjadi tinggi. Ya, orang yang dihormati. Okay. Dan kita ni kadang-kadang bermasalah, satu perkara yang paling kita masalah ialah kita nak mencari glamour, nak mencari pujian orang. Ya, apatah lagi kita ni ada jawatan, ada pangkat, kita nak orang respect kita. Ya, kena respect. Kita mengatakan kalau kita memiliki, ya, begitu, jika kita memiliki low profile, ya, merendah diri, amat penting.
orang akan lebih menghormati kita, lebih mengagungkan kita berbandingkan kita seolah-olah memaksa orang menghormati kita. Itu adalah kesilapan bila kita nak orang respect kita, ya, nak orang hormat kita, maka itu adalah kesilapan. Bila orang tak hormat, itu yang jadi kita melenting. Namun begitu, kita tidak menafikan juga pentingnya orang-orang ini, kita ni belajar cara menghormati orang lain. Tak kira anak-anak ke siapa ke, kita kena ajar, kena hormati. Yang menyebabkan Rasulullah mengatakan, ya, yang kecil kena hormat orang yang tua. Ya. Orang yang muda kena menghormati orang yang lebih tua daripadanya. Itu sebagai satu penghormatan. Begitu juga orang yang mempunyai pangkat, kita kena buat penghormatan pangkat dia. Yang ada gelaran seperti Datuk, Datuk Seri, Tan Sri. Semua itu adalah pangkat yang Allah kurniakan melalui makhluk-makhluk ini sebagai satu penghormatan. Jadi kita kena hormat pada orang tersebut. Bukan senang dia nak mendapat pangkat yang begitu. Maka berikan pangkat itu, panggilan itu kepada dia seperti mana yang terdapat pada pangkat tersebut. Itu pasal kita kena hormat. Macam kalau dia tu Datuk, walaupun dia tak mau panggil Datuk, kita panggil je Datuk. Ya, sebagai penghormatan Datin, Datuk Seri, Tuh Puan, ya, semua benda tu penting. Sebagai penghormatan, itu tanda respect kita kepada dia. Jangan kita tak naklah yang besar tu Allah, ya, panggil je nama dia. Jangan begitu. Ya, Rasulullah dah mengajar adabkan, ya, cara memanggil manusia mengikut darajatnya. Okey. Baik. Dalam surah Al-Hujurat Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya semulia-mulia kamu adalah orang yang paling bertakwa. Maka ayat ini jelas, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, jika kita nakkan kedudukan kita tinggi di sisi Allah, maka jadilah orang yang bertakwa. Apabila Allah mengatakan inna akramakum, semulia-mulia kamu, semulia-mulia di kalangan kamu, indallah, di sisi Allah. Ya, siapa dia? Atqakum. Orang yang paling bertakwa. Dia tak sebut kamu ni ustaz ke, kamu ni tok guru ke, kamu ni profesor ke, doktor ke. Dia tak sebut. Allah tidak menyebut kalimah itu. Allah menyebutkan dengan clear, dengan jelas orang yang paling bertakwa. Siapa orang yang paling bertakwa? Oleh kerana itu definisi takwa kena ada pada diri kita dan kena faham elok-elok. Supaya kita tidak naikkan taraf kita daripada orang yang jahil ada ilmu. Dan daripada orang yang tidak bertakwa akan bertambah takwa kita. Dan darajat takwa ini tinggi, terlalu tinggi. Sehingga kan Allah mengatakan inna akramakum. Sesungguhnya sebaik-baik, semulia-mulia kamu. Bukan Ustaz Fadil. Bukan ustaz itu, ustaz ini. Bukan profesor, doktor ke, tok syekh ke. Bukan. Ya. Tetapi hakikatnya ialah orang yang bertakwa. Kalau kita ini apa juga jawatan kita, pangkat kita ataupun suri rumah ke, orang biasa ke, ya, apa juga kerja kita, tetapi kita ada basic agama, apa ni, prinsip tu ada, fardu ain tu selesai dan kita nak jadi orang yang bertakwa, maka mungkin kita mendahului para ustaz, para tok guru. Tidak dinafikan. Oleh kerana itu kita kena berlumba-lumba, berusaha. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena berlumba-lumba. Jangan kata alah dah terlambat dah, saya dah tua, saya dah ni. Tak. Saya dah pencen, tak. Itu semua bisikan syaitan nak melambatkan kita dan nak mengurangkan ilmu pengetahuan kita. Tetapi jadikan ini sebagai motivasi bahawa walaupun lambat, aku akan cuba menjadi orang yang terbaik di sisi Ar-Rahman. Oleh kerana itu definisi at-taqwa yang diterangkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Apa dia? Takwa itu adalah seseorang yang berjalan di kawasan yang penuh dengan duri-duri. Macam kita, kawasan yang penuh berjalan dengan kaca, duri. Macam mana kita berjalan? Tak ada orang yang berjalan dalam keadaan pakai selipar ke kasut ke, kawasan-kawasan ni dia akan jalan laju. Takkan. Kenapa? Ditakuti duri itu akan menyucuk kasut yang menembuskan selipar dia, kasut dia. Ataupun paku-paku, ataupun kaca-kaca. Takkan. Apa yang dia buat?
Dia akan berjalan dengan perlahan-lahan supaya tidak tercucuk oleh duri. Dan begitu juga orang yang bertakwa, ya, dia akan cuba berjalan di dalam dunia ini, kehidupan dunia ini dengan berhati-hati supaya dia tidak terkena dengan perkara-perkara yang menyebabkan kemukaan Allah ataupun akan menyebabkan pecanggahan antara iman dengan kebenaran ini dengan betul-betul berhati-hati. Dia akan berjalan kehidupan dunia ini, dia pastikan halal dan haram. Boleh ke buat, tak boleh. Adakah dia itu berdosa ataupun tidak. Bayangkan Islam telah bagi guideline clear. Sehingga kan buang air pun ada caranya. Berbicara ada caranya. Sehingga nak melawak pun kena ada caranya. Tak boleh nak tipu-tipu. Seperti orang buat prank misalnya kan. Tak boleh. Haram. Ulama telah memfatwakan prank terhadap orang Islam tu haram. Kadang-kadang boleh menyebabkan seorang tu mati. Ya, bila saya tengok satu klip video yang orang Arab buat lawak tak senonoh ni, ya, menakut-nakutkan dengan pakai topeng tu. Kawan dia buat, ya, terus jam dia punya ni jam. Jatuh terkejut. Ya, terkejut orang kata jatuh jantung kan. Kawan tu 3 hari je dan dapat hidup lepas tu mati. Itu pun dalam keadaan jam. Dia tak macam tak sedar diri dah. Selama 3 hari. Lepas tu mati. Oleh kerana tu prank, lawak apa, cara yang begitu adalah haram sama sekali kepada orang yang beriman. Orang Islam. Kita tak ada prank-prank pula. Tak ada. Berbahaya. Baik. Takwa itu bersemayam di hati sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui hakikatnya selain Allah Ta'ala. Mungkin saja ada orang yang berpenampilan mentereng, berpangkat dan kedudukan, tetapi hatinya kosong dari nilai-nilai takwa. Sebaliknya mungkin saja ada orang yang tidak memiliki apa-apa di dunia, tetapi hatinya penuh dengan takwa sehingga dia semulia-mulia hamba di sisi Allah. Ya, itu dia kedudukan yang diterangkan dalam bab ini. Mungkin orang tu banyak harta, pangkat apa semua, tapi tak ada takwa dalam hati. Tak nafikan juga mungkin ada orang yang banyak pangkat, harta dan semua, tapi ada takwa dalam dirinya. Dan mungkin orang tu tak ada pangkat, tak ada apa, tak ada, langsung dikategorikan orang yang low profile, yang teruk sangat-sangat, ya, tetapi mungkin dia ada takwa dalam dirinya. Dan mungkin juga orang tu teruk, dahlah miskin, miskin dunia, miskin akhirat. Begitu juga. Namun begitu, Allah akan melihat kepada iman kita, takwa hati kita dan amalan kita. Ini berdalilkan hadis yang Rasulullah kata, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada penampilan dan harta kalian, namun dia memandang hati dan amal kalian. Okey. Jadi dalam ayat ini dalam hadis ini mengisyaratkan bahawa Allah melihat kepada hati dia dan juga amalan dia. Setengah orang kata, hati aku baiklah, hati aku baik, ya. Tetapi hakikatnya apa yang dibuat? Misalnya dia kata aku tak pakai tudung ni, walau aku tak pakai tudung, aku tak adalah macam orang pakai tudung ngumpat-ngumpat, hati aku ni baik. Kan dia kata. Mengumpatlah satu bab. Ya, itu amalan. Yang memakai tudung itu pula adalah arahan. Amalan yang mesti ditonjolkan, mempraktikalkan apa yang maksud takwa itu. Kalau kita kata hati kita baik, ya, hati kita baik, tak ikut arahan Allah, itu nama dia tak baik. Ya. Kita kata hati kita baik, tetapi kita tak pernah nak mengikut arahan Allah. Bila Allah suruh solat, kita tak solat. Okey, saya ni baik bos. Pergi ke pejabat, saya ni baik. Tapi bila kerja ponteng banyak. Baik apa? Bila kerja tak siap saja. Bila kerja bersembang saja. Tapi hati saya baik bos. Saya sayang pejabat ni. Itu maksudnya tak baiklah tu. Begitu juga dalam bab urusan Allah, bila katakan hati itu baik, mestilah mengikut Allah, mengikut arahannya. Okey. Oleh kerana itu, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada
wajah kamu ataupun penampilan kamu, dan juga tidak melihat kepada harta kamu. Namun walakin, ya, wa innama, sesungguhnya, yanzuru ila qulubikum, dia melihat kepada hati kamu, dan juga wa a'malikum, dan amalan kamu. Maka dalam hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahawa Allah akan melihat kepada perkara-perkara tersebut. Hati yang ikhlas dan amalan yang berterusan dan betul caranya. Ya, betul caranya. Baik. Jadi, kesembilan sabda Rasulullah SAW, cukuplah seorang itu dikatakan jahat jika dia merendahkan saudaranya sesama Islam. Ya, nampak tak? Cukup dia dikatakan jahat, merendahkan saudaranya sesama Islam, maksudnya bukan tunggu orang Melayu je. Ya, siapa saja di kalangan orang Islam dia merendahkan, maka dikategorikan orang yang jahat, walaupun dikata saya ni baik. Ya, saya ni baik. Merendahkan sesama Islam, ya, merendahkan orang-orang Islam dari berbagai-bagai bangsa, ya, maka dia termasuk orang yang jahat. Maksudnya memperemehkan seorang Muslim terhadap Muslim lain sudah cukup untuk menunjukkan keburukannya. Kerana perbuatan ini muncul dari kesombongan. Padahal sombong itu adalah sifat terburuk yang dimiliki oleh seorang Muslim, oleh seseorang. Hadis riwayat Muslim meriwayatkan dari Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibrin. Ya. Apa Rasulullah SAW katakan? Tidak akan masuk syurga sesiapa saja yang ada di dalam hatinya walaupun sebesar zarrah, ya, dari sifat sombong. Ya, dari sifat sombong. Ini dia. Hadis ini merupakan isyarat kepada kita bahawa orang yang mempunyai sifat sombong dalam hati dia, ya, walaupun sebesar zarrah, dia tidak akan masuk syurga. Kenapa? Sombong itu, ya, takabur itu adalah milik Allah. Allah layak, kerana orang lain tidak layak. Kerana dia yang mencipta, dia mampu segala-galanya. Dia yang, ialah dia yang paling hebat, maka dia layak. Maka tiba-tiba orang lain nak ambil sifat-sifat yang agung ini, maka tidak boleh sama sekali. Ya. Ke-10 sabda Rasulullah SAW, setiap Muslim terhadap Muslim lainnya terjaga dari pelanggaran darah, harta dan harga dirinya. Dalil-dalil yang ada banyak tentang terjaganya darah, harta dan kehormatan kaum Muslim. Sangat banyak. Redaksinya semua jelas dan darajat sahih sehingga telah diketahui secara pasti sebagai ganjaran ajaran agama yang diwajibkan ke atas kaum muslimin menjaga diri agar tidak melanggar hak-hak saudaranya. Okey, ini di antara perkara yang kita dah terangkan pada pelajaran yang lepas yang berkaitan dengan darah, harta dan maruah. Biasanya dalam bab darah, ya, biasa jarang berlakulah kecuali kalau terlampau sangat. Kerana dia mengalirkan darah seperti bertumbuk dan juga membunuh. Itu semua berkaitan mengalirkan darah dan mematikan seorang itu. Ya. Adapun harta mungkinlah berlaku penipuan, yang dimakan harta secara tidak halal, orang yang berhutang tak nak bayar. Ya, itu semua adalah bentuk-bentuk yang mana berkaitan dengan harta. Adapun maruah ini yang banyak terlepas pandang. Ya. Maruah ini aib saudaranya. Ya, aib saudaranya. Dia ambil kira aib saudaranya, dia pandang remeh. Dia tidak mengambil berat tentang kedudukan saudaranya. Ya. Dia tidak mengambil berat kedudukan saudaranya, lepas tu dia pandang remeh, dia mula menghina saudaranya. Ya. Dia buat berbagai-bagai. Dia buat berbagai-bagai. Dia hina, dia mengumpat. Biasanya mengumpat lah yang kita bicarakan ni, kebanyakannya mengumpat. Dia mengumpat kawan-kawannya, dia mengumpat segala-galanya, dia mengumpat orang yang dikenali, dia mengumpat orang yang tidak dikenali. Apa lagi? Mengadu domba. Itu semua berkaitan dengan maruah pribadi seseorang. Adalah berdosa. Adalah berdosa.
bagi dia dan dia banyak perkara yang akan memburukkan dia di akhirat kelak. Di antaranya amalan-amalan solehnya tidak ada nilai di sisi Allah. Habis menjadi pahala-pahalanya menjadi milik orang lain dan dosa yang dia dapat. Oleh kerana itu tuan-tuan dan perempuan, mungkin dua tu harta dengan tu kita terlepas. Tetapi dalam bab ni, bab maruah seseorang ni banyak, memang banyak yang tidak terlepas. Apatah lagi jika ianya di kalangan ahli politik, ya, menghukum, menghina, mengata, memfitnah, banyak sangat-sangat. Nauzubillah min dzalik. Kemudian, jika ada seseorang telah terlanjur berbuat zalim terhadap saudaranya, hendaklah yang bersangkutan segera mengembalikan haknya yang dirampas nanti atau setidaknya meminta untuk dihalalkan. Jika tidak mampu mengembalikannya, sebelum datang suatu hari ketika dia tidak lagi dapat mengembalikan hak yang dirampas itu kecuali ditukar dengan amalan-amalan soleh. Jika amalan-amalan soleh telah habis, maka dibebankan kepadanya dosa-dosa dari pemilik yang hak tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dengan arti kata lain yang hadis disebutkan itu, bila seorang tu macam kita ni, saya katakan ya tuan-tuan dan perempuan, biar kita hukum kita je lah, jangan nak hukum orang lain. Kalau kita ni kaki mengumpat, kaki mencakap peribadi hal orang, kaki mengadu domba, apa lagi, kaki kritik itu, kritik ini, ya, walaupun dengan suami, walaupun dengan isteri, yang tak ada keperluan dalam mengumpat peribadi-peribadi. Kadang-kadang si isteri itu dia pergi bercakap sembang hal peribadi suami dia, dan kadang-kadang suami pun begitu, cerita hal peribadi isterinya. Tak boleh sebenarnya kepada orang lain. Apa tujuan? Saja nak melepaskan geram ke apa ke? Ya, tak boleh. Kenapa? Perbicaraan-perbicaraan begitu hanya pada mahkamah sahaja yang dibenarkan, yang tidak dikategori mengumpat. Tetapi kadang-kadang kita mempelecehkan, ya, maka di situ akan menghilangkan amalan-amalan kita. Bayangkan punya ramainya, itu asal setengah orang mengatakan, ya, lebih baik kamu mengumpat mak kamu, ayah kamu. Kerana apa? Pahala tu akan lepas dapat kepada mereka. Daripada kamu mengumpat orang lain yang kamu tak kenal, yang mengumpat orang-orang kawan-kawan kamu, yang menyebabkan pahala itu akan ditransferkan kepada mereka dan kamu akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan orang lain yang dapat untung. Kalau kamu mengumpat mak ayah kamu, ya, maka mereka yang dapat untung. Tapi bila kamu mengumpat, ya, orang lain, yang menyebabkan kamu akan dicelakakan di akhirat, dan akhirnya kamu akan mengambil dosa-dosa. Bila amalan kita, pahala kita dah habis, dosa-dosa. Itu kalau pahala kita ada. Bayangkan tuan-tuan dan perempuan, pahala menuntut ilmu habis begitu saja. Pahala solat kita, pahala puasa kita, pahala zakat kita habis begitu saja. Sedangkan kita nak menuntut ilmu ni bukan senang, terutamanya dalam suasana yang ada pada zaman sekarang. Ya, tidak semudah yang disangkakan. Alhamdulillah kita ada teknologi moden yang dapat kita meneruskan dalam siri mencari ilmu ini. Kalau tidak, ya, bagaimana kita nak membekalkan diri kita dengan amalan soleh ni? Baik. Itu satu. Dan kedua, solat kita, puasa kita, zakat kita habis begitu saja. Ya, disebabkan amalan-amalan yang jahat yang kita lakukan, ya, akhirnya menyebabkan ganjaran pahala kita hilang. Nauzubillah min dzalik. Baik, jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan berhati-hatilah supaya kita tidak terjebak dalam perkara-perkara yang berdosa ini. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Hadis seterusnya, bab seterusnya, doa Nabi agar terhindar dari akhlak yang buruk. Ya, akhlak yang buruk. Kita ni dituntut kerana risalah dakwah Islam bermula dengan akhlak yang mulia. Ya, Rasulullah tidak pernah dicela berkaitan dengan akhlaknya. Ya, bahkan mereka mencela kerana kebenaran yang dibawanya. Okey, sebentar ya. Bateri dah nak habis. Sebentar. Bismillah. Baik.
Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam agar terhindar dari akhlak yang buruk. Hadis yang ke-57 dari Khutbah Ibn Malik. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Maksudnya, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajar kami dengan doa, ya Allah jauhkanlah aku dari akhlak, perbuatan, keinginan dan penyakit yang buruk. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Hakim, redaksi ini darinya. Baik. Kandungan hadis. Ya, kita melihat apabila dalam siri doa-doa ni, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam bentuk yang begini, berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga meminta agar Allah berikan petunjuk agar akhlak dia menjadi akhlak yang buruk, akhlak yang baik, dan menjauhkan daripada akhlak yang buruk, dan minta Allah berikan petunjuk untuk melakukan perbuatan yang baik, keinginan yang baik, dan minta dijauhkan dari penyakit yang buruk. Oleh kerana itu Rasulullah ya meminta. Apatah lagi kita sebagai umatnya, hamba kepada Allah, seharusnya lagi kena banyak meminta. Ya, jangan malu dengan Allah, jangan takut dengan Allah. Dia adalah sifat yang maha pemurah. Dia tidak akan menolak. Kenapa? Dia malu untuk menolak hambanya yang meminta kepadanya. Dia tak akan bagi kekosongan, sifar, kata kosong. Dia tolak macam itu. Sedangkan dia adalah Tuhan yang maha penyayang. Dia akan memberi kepada hambanya. Kalau tak bagi di dunia dan di akhirat. Oleh kerana itu Saidina Umar pernah berkata, aku tidak penting. Bukan tak penting bagaimana. Yang paling penting dalam siri doa ialah aku berdoa kepada Allah. Allah nak bagi di dunia lagi ataupun akhirat, dia tidak menjadi masalah. Yang penting aku sebagai hamba ini berdoa. Kerana doa di antara perkara yang tinggi dalam siri amalan kita dalam peribadatan, dalam siri peribadatan. Kerana apa? Kerana orang yang berdoa tanda dia merendahkan diri. Orang yang tak berdoa tanda dia orang yang takabur. Ya, tanda orang yang tidak berdoa, orang itu orang yang takabur. Na'udzubillah. Kenapa? Dia rasakan dirinya cukup. Sedangkan orang yang berdoa penuh harapan, dia tahu dia tak dapat membuat sesuatu melainkan dengan izin Allah. Dia tahu dia tidak berkuasa. Itu pasal dalam siri doa dia adalah ibadat yang cantik, yang clear, yang betul, ya, jelas. Jika dia berdoa kerana Allah, tidak ada unsur syirik. Tetapi apabila seorang tu berdoa ada unsur syirik, di situ ya seolah-olah menunjukkan Allah tak ada power, Allah tak kuat, Allah tak mampu, ya, lalu dia minta. Itu yang jadi masyarakat kita, sebahagian masyarakat yang dipengaruhi oleh golongan-golongan Sufism ini, meminta pada kubur-kubur. Ya, minta kononnya wali itu mampu untuk mendapatkan keberkatan di sisi Allah. Kawan tu dah mati, dah tinggal tulang. Ya, dah tak mampu nak buat apa-apa. Tiba-tiba kita pergi. Ya, itu pasal saya dah katakan, orang yang meminta doa kepada ahli kubur, ya, sama juga dengan kafir Quraisy yang minta kepada Latta wal Uzza. Berhala-berhala. Tak ada bezanya. Kedua-duanya tidak bernyawa. Kedua-duanya tidak mampu. Datang kita minta. Inilah penyakit di kalangan orang akhir zaman yang bertopingkan dengan jubah dan serban dan janggut, ya, dengan nama kononnya cinta kepada Rasulullah. Mereka adalah pengkhianat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah. Baik, kandungan hadis ini, pertama, hadis ini berisi untaian doa istimewa yang diucapkan oleh pribadi yang akhlak paling mulia, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kemuliaannya dia semakin bertambah-tambah, ya. Kesan daripada doa memang Allah memelihara, ya. Itu di antara sifat yang dimiliki oleh Rasulullah, maksum. Rasulullah itu maksum yang tidak berdosa. Walaupun dia ada melakukan kesilapan, tetapi kesilapan itu diampunkan oleh Allah kerana dia adalah Nabi yang diutuskan dipelihara daripada dosa. Kesilapan tetap ada. Namun, dia maksum.
Tu kena ingat, kita kesilapan ada dan berdosa. Tetapi dia kesilapan ada tapi dia maksum. Kenapa? Allah menegur dia. Yang mana tak betul Allah tegur. Yang mana tak betul Allah tegur. Ya, dengan wahyu-wahyu. Oleh kerana itu dia bersifat maksum. Okey, baik. Kemudian tidak hairanlah jika Allah Ta'ala sampai menyifatkan beliau dalam firman-Nya dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Yakni dan sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Ya, ini menunjukkan sifat akhlak Rasulullah adalah perlu dicontohi apabila Allah mentakkidkan ataupun mengkonfirmkan Rasulullah SAW memiliki kemuncak akhlak yang tinggi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang paling mulia. Ya, subhanallah. Itu contoh kita. Anak-anak muda seharusnya memahami contoh yang terbaik adalah contoh Rasulullah. Bukan contoh kumpulan rap ke ataupun kumpulan Korean ke ataupun siapa lagi. Ya, peminat-peminat di dunia seni ini. Ya, menjadikan orang-orang ahli hawa, ahli syaitan sebagai contoh mereka. Na'udzubillah min zalik. Kedua, doa baginda jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk. At-tajannub artinya menjauhkan. Munkaratil akhlak berarti semua perilaku tercela dan kotor. Seperti hasad, dengki, menipu, keras hati, bakhil, penakut, keluh kesah dan sejenisnya. Baik ditinjau secara syariat ataupun akal. Yang ni Rasulullah SAW mendoakan, ini kelebihan Rasulullah bila dia berkata dia akan cuba memenuhi satu kalimah dan difahami dengan makna yang besar. Banyak. Ya. Di antaranya dikatakan munkaratil akhlak. Yakni berbagai-bagai bentuk kemungkaran, keburukan akhlak dari sudut syariat dan dari sudut akal. Ya, macam itu sekali. Maksudnya nisbah daripada akal kita, benda tu tak baik. Ya, walaupun dalil tak dibagikan tapi itu perbuatan yang tidak baik. Maka dia katakan minta Allah jauhkan. Itu pasal tuan-tuan dan perempuan kita kena faham dalam bi'ah-bi'ah atau suasana yang mana kadang-kadang masyarakat tak boleh terima. Jangan kita bawa, maksudnya dia sudah adat-adat ni, ya, yang mana masyarakat adat yang tidak bercanggah syariat, ya, memang kita boleh buat. Adat yang bercanggah dengan syariat, kita tak boleh buat. Akhlak pun begitu juga. Tetapi ada benda-benda yang mana kalau di sisi kita tak ada apa-apa. Tetapi di sisi orang adat masyarakat kita, dia adalah besar. Maka sebaik-baiknya jangan buat. Misal, saya bagi contoh. Kita ni kadang-kadang bersembang, berseloroh kan. Ya. Kalau di Pakistan, kadang-kadang dia tepuk kepala kita. Orang Melayu ni bila tepuk kepala ni, macam satu pukulan yang menghina dia. Ya. Tepuk kepala, orang kata, aduh, hina. Tapi orang Pakistan tepuk kepala tu biasa. Okay. Ada pun orang Melayu ni kadang main-main tepuk punggung. Pum kan. Tak ada apa. Tapi orang Pakistan, orang Arab, kalau dia tepuk punggung, tak baik. Yalah, itu pasal ada syariat dia kan, dalil. Kita tak apa, tepuklah banyak kali pun okey je kan. Tapi kalau orang Arab, orang Pakistan ni, kalau tepuk punggung, aib. Okey? Baik. Jadi dikombainkan dua kaedah perkara ni, maka kita dinasihatkan. Kalau macam saya dah duduk Pakistan tu lama kan, ya, kadang-kadang mungkin terikut nak ketuk kepala macam tu kan. Maka saya tidak boleh berada di Malaysia nak ketuk kepala kawan-kawan tu sesuka hati, tak boleh. Masyarakat, ya. Jangan guna dalil lah, jangan guna dalil waktu tu. Ini huruf yang mana suasana tidak mengizinkan kita buat begitu. Kalau di Pakistan lah taklah, tapi di Malaysia tak boleh. Tak boleh lah. Janganlah buat. Ada pun bab pukul punggung misalnya di kalangan kita tak menjadi masalah. Maka tak boleh. Kerana syariat melarang. Ya, di antara pusat dan lutut kita tak boleh bermain-main. Maka hendaklah kita jauhkan. Jadi kita kena raikan kedua-dua benda ni. Ya. Kedua-dua, yang pertama itu syariat. Maka kita kena raikan sangat-sangat. Adapun adat main kepala tu bagi orang Pakistan, maka orang Malaysia tak suka, jangan dibuat. Itulah kaedah dia. Baik.
Begitu juga kalau kita, tuan-tuan dan perempuan, ni di antara bahasa kan, bahasa kalau orang Melaka, ya, subhanallah. Saya waktu balik Pakistan tu ada budak yang saya jaga di Pakistan tu, ya, family dia dari Melaka. Saya datanglah ziarah, ya, bila kita balik datang ziarah, apa dia kata? La ilaha illallah, orang Melaka punya bahasa, ya. Bahasa dia subhanallah, tak jangka, kita tak biasa bahasa-bahasa tu. Ya. Celaka kamu, ke mana kamu menghilang gini. Kalimah tu kita dengar celaka. Apa pakcik ni kata kita celaka pula. Lepas tu ada bahasa-bahasa, ya Allah. Ya, terasa hati waktu tu. Tapi dia layan baik. Kan? Dia layan baik apa semua. Sembang cuma bahasa-bahasa dia guna tu kasar. Lepas tu kita bersembang lah dengan orang. Dia berkata, entah kena tahu. Ya, itulah orang Melaka. Bahasa mereka, bahasa yang kasar tu, itu tanda mereka sayang kepada kamu. Ya, bahasa mereka keluar tu, bahasa memang. Kalau kita tak faham terasa hati, sebenarnya itulah bahasa mesra mereka. Oh gitu pula. Ya. Tetapi tuan-tuan dan perempuan, terutamanya yang datangnya dari Melaka, elakkanlah. Kerana mungkin khas untuk orang Melaka, tetapi orang selain daripada Melaka tak boleh. Ya, jangan. Ya, mungkin orang tu akan terasa hati, menyimpan dendam, ya. Kerana apa? Kerana kesilapan dari sudut teknikal bahasa sahaja. Namun bagi kita yang dah faham, okey, lantaklah orang Melaka punya hal lah. Janganlah kita pula ikut ajuk dia. Ya, kita pula ikut ajuk dia dengan bahasa-bahasa yang tak standard macam tu. Okey. Jadi kita kena faham huruf, ya. Tapi bila kita dah bertemu tu, okeylah, lantak kamulah nak cakap apa pun, ya, kerana aku dah tahu orang Melaka dah memang begitu. Semenjak kejadian tu, bila kita duduk dengan kawan-kawan, dengar orang tu bersembang, kasar bahasa dia ni orang mana? Orang Melaka. Oh, padahal lah. Bahasa dia memang bahasa begitu. Ya. Tapi tak semua. Ya, tak semua. Namun kalau bagi kita berhadapan dengan kata bahasa-bahasa orang Melaka, ya, yang tak biasa, bersabar je lah. Okey, baik. Jika seorang Muslim telah berhasil melepaskan diri darinya, kemudian berhias dengan akhlak terpuji seperti murah hati, pemaaf, dermawan, sabar, kasih sayang, membantu orang kesulitan, ihsan, berbuat baik dan sebagainya, maka telah sempurnalah akhlaknya. Akhlak mungkar timbul dari hati yang sakit, sebaliknya akhlak mulia timbul dari hati yang sihat. Ini dia kulasah dia, ringkasan bagi akhlak yang buruk, akhlak yang baik ini. Akhlak yang buruk datang daripada hati yang buruk. Akhlak yang baik datang daripada hati yang baik. Ya, oleh kerana itu kita kena lihat bagaimana hati yang baik itu datang, akhlak yang baik itu datang. Oleh kerana itu kalau kita menyaksikan Al-Quran, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan katakanlah dengan perkataan yang baik-baik. Kita dipaksa untuk berkata dengan baik-baik. Kenapa? Itu lambang hati kita, ya, untuk jadi baik. Okey. Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan bersihkan, baiki akhlak kamu, amalan kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan diampunkan dosa-dosa kamu. Ya, jadi kesan daripada akhlak yang baik ini, perkataan yang baik, dia akan ubahkan akhlak yang baik dan Allah akan ampunkan dosa kita. Maka insya-Allah kita akan jadi orang yang baik. Okey. Ketiga, amalan yang mungkar adalah dosa-dosa besar atau menekuni dosa-dosa kecil. Seorang Muslim hendaklah berlepas diri dari semua bentuk perbuatan semacam ini dan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah agar dijauhkan darinya. Hendaklah dia selalu berhias dengan melakukan amal-amal yang dianjurkan, seperti menepati segala kewajipan, bersemangat mengikut sunnah dan mengumpulkan karya hasil yang tetap bisa bermanfaat. Jika dia telah melakukan, maka telah sempurnalah keimanannya. Okey. Baik.
Amal-amal mungkar adalah dosa-dosa besar dan maintain berterusan dalam dosa-dosa kecil. Pertama, dosa-dosa besar ni, tuan-tuan dan puan-puan, cuba elakkan. Terus tolak. Cuba elakkan. Kabair ni cuba elak. Kita tak perasan tu, kita ingat kabair kita dah lepas. Alhamdulillah kan. Aku tak macam orang kafir tu. Dah. Berapa banyak kabair yang kita masih lagi bermasalah. 70 dosa-dosa besar. Kena teliti elak-elak tiap-tiap satu. Memang tidak dinafikan dosa syirik itu adalah dosa yang paling besar. Tetapi ada cabang-cabang syirik tu ya yang masih kita tak terlepas lagi. Kepercayaan khurafat masih lagi kita tak terlepas. Ya, kepercayaan tahyul masih lagi ada. Itu saja belum settle lagi. Masalah ittiba'ur rasul belum selesai. Bab solat pun kita belum selesai. Kadang-kadang terlepas solat kita. Ya, sedang tu terlepas je solat satu tanpa sebab, kabair. Lewatkan solat pun dah dikategorikan masalah kalau berterusan. Dikategorikan masuk dalam sifat kabair, sifat munafik. Nampak tak? Lepas tu datang satu kabair kita ingat kabair solat ni tak ada apa-apa. Tuan-tuan dan puan-puan, orang yang tak melakukan solat itu adalah lebih besar daripada orang yang melakukan zina, orang yang melakukan rasuah, orang yang minum arak, lebih besar. Kenapa tahapnya boleh jatuh kepada kafir? Ini qaul mu'tamad. Ya. Ulama berselisih pandangan sama ada kafir ke tidak. Tetapi ulama tidak berselisih pandangan, dia adalah dosa yang paling besar. Oleh kerana itu, bab solat tu kena jaga. Ya. Bab solat, lepas tu berterusanlah bab-bab yang lain-lain. Jadi kita kena jaga dalam bab ini, jangan sampai dosa-dosa besar kita lakukan walaupun sekali. Kita minta lindung semenjak kita dah belajar ni, jangan. Tu asal mengumpat tu dosa besar. Elakkan. Ya, jauhkan. Okey. Baik. Kemudian maintain dalam dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil ini berbagai-bagai. Tuan-tuan dan perempuan, yang titik hitam dalam hati kita itu, ya, tak kira dosa besar ataupun dosa kecil. Dosa kecil itu bila kita maintain, kita biarkan dia mula berkarat, itu yang menjadi kepada kita tengok kawasan tu mula-mula sikit kotor, akhirnya banyak kotor disebabkan tidak pernah dicuci. Oleh kerana itu istighfar, tiap-tiap hari istighfar 100 kali. Rasulullah mengatakan la astaghfiranna Allah fi kulli yawmin 100 marrah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah tiap-tiap hari 100 kali. Itu Sayyidul Anbiya, ketua para nabi, ketua manusia yang tak ada dosa tetapi beristighfar kepada Allah 100 kali. Ala an akuna abdan syakur. Tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan hak hamba dia dengan beristighfar. Jadi kita kena beristighfar kepada Allah. Okey. Seorang muslim hendaklah berlepas diri dari semua bentuk-bentuk perkara yang berdosa ini dan sentiasa mohon pertolongan Allah kepada Allah agar dijauhkan darinya. Oleh kerana itu, ya, di antara doa-doa yang perlu kita doa dalam siri doa kita ialah Allahumma inna na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada kejahatan diri kami dan amalan perbuatan-perbuatan yang tidak baik dari kami. Nampak tak? Itu doa penting tu. Ya, itu di antara yang kita baca mukaddimah, itu doa yang kita baca. Minta. Kenapa? Di sana ada dosa-dosa yang kadang-kadang kita tak sedar kita lakukan dosa-dosa itu disebabkan hawa nafsu kita. Kita manusia biasa, tak terlepas daripada dosa. Maka minta perlindungan Allah. Hendaklah dia selalu berhias dengan melakukan amalan-amalan yang dianjurkan seperti menepati segala kewajipan, bersemangat mengikut sunnah. Dia kena buat, ya, amalan-amalan yang baik. Semua amalan-amalan yang baik dan amalan yang terbaik ialah ittiba'us sunnah, mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mengumpul karya yang lain hasilnya tetap bisa dimanfaatkan. Jika dia telah melakukannya, maka telah sempurnalah keimanannya. Keempat, hawa nafsu yang buruk adalah semua keinginan haiwani yang membinasakan seperti
berani membuat maksiat dan tanpa berfikir panjang, lancang berbuat dosa, di mana itu semua sama yang diinginkan oleh nafsu, padahal nafsu kotor semacam ini sangat menghancurkan. Seorang Muslim haruslah mampu menguasai jiwanya yang terus saja menggodanya untuk membuat kejahatan agar dia dapat dikendalikan dan diarahkan menuju ketaatan kepada Allah Ta'ala, iaitu dengan keimanan yang sempurna, keislaman yang tuntas dan ihsan yang selalu merasa diawasi. Okey, manusia ini tak lari daripada beberapa sifat, di antaranya sifat haiwan itu. Ya, sifat haiwan ini adalah berbahaya kerana sifat haiwan ini mengikut hawa nafsu. Oleh kerana itu, dia kena berusaha. Bila hadapan dengan suatu perkara, dia kena berusaha menjaga dirinya dari mengikut rentak-rentak yang tidak baik. Ini satu mujahadatun nafs. Ya, amat penting. Mujahadatun nafs adalah satu perkara yang amat penting. Kerana apa? Kerana ia cuba menjaga dirinya mengikut panduan ilahi. Kalau tidak ada mujahadatun nafs, dia tidak akan berjaya di dunia dan di akhirat. Dia kena paksa diri dia. Kita boleh memaksa orang lain, ya, tetapi kita tak mampu untuk memaksa diri kita. Itu masalahnya. Satu kewajipan bagi kita ialah memaksa diri kita mengikut panduan yang disyariatkan. Kalau tidak, kita akan rugi di dunia dan di akhirat. Maka oleh kerana itu, kita kena jaga semua perkara-perkara dan kemuncaknya ialah ihsan yang mana kita merasakan kita dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara kemuncak kebaikanlah pada diri sebagai seorang hamba. Okey. Kelima, penyakit ganas bisa jadi menghinggapi badan seperti kanser, kusta dan penyakit paling mematikan lainnya. Bisa jadi pula yang bersemayam di hati merupakan keinginan maksiat dan melakukan bid'ah kerana di situ masih ada syubhah. Ya. Dalam ayat ini dia mengatakan kita minta perlindungan dengan Allah daripada dosa-dosa, penyakit-penyakit yang memudaratkan. Ya, penyakit-penyakit yang memudaratkan. Oleh kerana itu doa kita dalam bab misalnya COVID-19 ni adalah satu penyakit wabak yang berbahaya yang kita menyaksikan dengan kematian demi kematian, ya, dan alhamdulillah dengan kita makin berkurang semenjak dengan izin Allah kita menggunakan asbab, maka alhamdulillah dah mula berkurang. Namun begitu kita mengatakan bahawa kita kena sentiasa berdoa supaya Allah jauhkan semua penyakit-penyakit yang mudarat. Kita tak tahu kita ni ada kanser ke tidak. Na'udzubillah min zalik. Minta lindung kepada Allah. Jangan sampai kita ada kanser. Kita tak tahu apa lagi penyakit yang mendatang yang hanya Allah yang mengetahui kedudukan diri kita. Maka minta perlindungan kerana apa? Hanya Allah yang mampu untuk menjaga kita. Ya. Dan penyakit yang paling berat dalam bab ini ialah penyakit hati. Penyakit hati, maksiatullah, melakukan maksiat terhadap Allah, wa maksiatir Rasul, dan melakukan maksiat kepada Rasul. Maksiat kepada Allah ialah dengan melakukan perkara-perkara syirik, perkara-perkara khurafat, ya, dan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, dan melakukan maksiat kepada Rasul dengan melakukan perkara bid'ah, khilafur Rasul, ya, mengikut hawa nafsu. Jadi oleh kerana itu, na'udzubillah, itu di antara penyakit yang lebih berat daripada penyakit kanser dan juga penyakit yang lain. Bila penyakit hati ni memang dia kena betul-betul fokus, ya, dengan ilmu. Kalau tidak habis. Ya, wallahu alam bisawab. Maka minta Allah semua, kita minta kepada Allah memelihara kita dari terjatuhnya dalam benda-benda yang tidak bermanfaat dan terlibat dalam dosa-dosa sama ada kecil ataupun besar. Minta lindung kepada Allah supaya Allah sentiasa memberi tunjuk kepada kita sampai hari kematian kita. Wallahu a'lam bisawab pada tajuk ini. Kita masuk tajuk yang berikutnya. Tajuk yang berikutnya, saling menjaga perasaan. Saling menjaga perasaan. Yang ni macam mana dalam bab ini kita menjaga perasaan seorang suami, jaga perasaan isteri dia, seorang isteri menjaga perasaan suaminya, jaga perasaan anak, anak perasaan mak, ayah, ya, itu dia. Jaga hati kawan-kawan, ya.
Tapi kita kena faham elok-elok jaga hati tu apakah konsep dia. Adakah sampai kita tak boleh menegur? Yang nak jaga hati tak mau tegur. Itu salah. Seorang bapa tak nak tegur anak perempuannya ataupun anak lakinya, biarkan saja dalam keadaan maksiat, itu bukan nama nak jaga hati. Itu dayus. Bagi seorang lelaki, bila tak tegur, nama dia dayus. Ya, dayus ini orang yang di bawah jagaan dia, dia tak jaga. Ya, tak ambil berat, dia sudut melakukan maksiat ke tidak. Maka dia tu tidak layak untuk masuk syurga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Hadis yang ke-58. Dari Ibnu Abbas dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tumari akhaka wa la tumazihhu wa la ta'idhu maw'idan fatukhlifuh. Janganlah engkau berdebat dengan saudaramu, janganlah engkau mempermainkannya, dan jangan pula menjanjikan untuk suatu janji lantas engkau mengingkarinya. Ya. Namun hadis ini hadis dhaif, ya. Walaupun maksud dia betul, tapi nak disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dhaif. Namun kita membicarakan dari sudut maksudnya. Kerana ada hadis-hadis sahih tetapi bukan di matan yang begini, sebutan dia begini. Ya, dan begitu juga ayat Al-Quran yang menceritakan beberapa perkara yang dicela pada hadis dhaif ni. Namun begitu nak disandarkan, dinisbahkan kepada Rasulullah, tidak. Kandungan hadis. Pertama, Islam dengan berpesan-pesannya yang lurus serta ajaran-ajarannya yang mulia, lagi syarat hikmah sentiasa membawa umat agar menyatukan hati dan membina persaudaraan atas dasar keimanan, di mana hati setiap pemeluknya menyatu dan terpadu. Ia juga mendorongkan umatnya agar mengerjakan segala kerana sarana untuk memperkokohkan jalinan persaudaraan dan kasih sayang kerana Allah. Kerana iman merupakan dasar dalam persatuan dan fondasi saling menolong di atas kebaikan dan landasan perbuatan ihsan. Islam juga melarang segala bentuk perbuatan yang dapat merosakkan ukhuwah persaudaraan. Allah. Okey, dalam perbicaraan ini yang pertama, Islam adalah pesan-pesannya yang lurus, yang ini penuh dengan nasihat supaya kita ini kena jaga ukhuwah Islamiah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Yang mana Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang yang bersaudara. Maka islahkan, elokkan hubungan dua orang yang berselisih pandangan dan pendapat. Oleh kerana itu kita ni bersaudara. Bila sebut saudara, yang mana Rasulullah SAW mengingatkan bahawa kita tidak boleh buat seseorang itu ya sesuka hati. Seperti mana dalam hadis Rasulullah mengatakan, la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman salah seorang kamu, la yu'minu ahadukum, ya, hatta sehingga yuhibba li akhihi, dia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia suka dicintai, ya. Jadi oleh kerana itu di antara guideline yang perlu kita faham, mencintai saudara kita seperti mana kita cintai, suka diri kita. Kita tak suka orang mengejek diri kita, begitu juga dengan saudara kita, jangan kita ejek. Kita tak suka orang mempermainkan kita, begitu juga dengan saudara kita, jangan kita permainkan. Jadi itu dia. Jadi oleh kerana itu, ianya merupakan basic persaudaraan dalam Islam yang perlu dijaga. Kedua, maksud mendebatkan. Yang ni dalam kalimah tadi tumazih, mendebatkan dalam hadis ini ialah pertengkaran mulut yang dilakukan oleh seseorang terhadap lawannya, bicara untuk menampakkan kelemahan dan perkataan maupun kekurangan dalam pemikiran, ya, perdebatan mulut. Ulama mengingatkan bahawa ianya akan menimbulkan ikhtilaf. Sedangkan Rasulullah kata fala takhtalifu fatakhtalifa qulubakum. Jika kamu ikhtilaf dalam bab saf tu, maka kamu akan ikhtilaf pada hati-hati kamu, maka di situ akan berlaku perdebatan.
Kita berbahas dengan kawan-kawan kita, kita berbahas dengan keluarga kita, kita berbahas dengan siapa saja. Ya, tujuannya nak apa? Nak menang kan? Nak menegak kebenaran. Tapi ianya tak perlu nak tegak pun. Hanya berbentuk teknikal. Maka kita akan menyakitkan antara salah satu antara kita. Sehingga kan ulama mengatakan kalau seorang anak nak menegakkan kebenaran yang tak seharusnya hanya sekadar pandangan dan pendapat terhadap maknya, bapaknya, sehingga mak bapaknya sakit hati disebabkan dia ni suka berdebat, maka ia termasuk dalam bab kabair, menyakiti hati kedua-duanya walaupun kita menang. Kita diarahkan muamalah kita dengan mak dan ayah kita dengan cara yang baik. Bukan untuk didebatkan dan bukan untuk menyakiti hatinya. Walaupun kita itu betul. Kecuali dalam bab agama, ya, dalam bab mensyirikkan Allah, itu lain. Tetapi ada cara dia. Bukan nak bermaki-maki. Tapi Allah katakan, wa in jahadaka ala an wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika dia paksa kamu untuk melakukan syirik terhadap aku, maka jangan kamu ikut keduanya. Dan dalam ayat mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan berbaik-baiklah, yakni kawanlah dia, berurusanlah dia di muka bumi ini dengan cara yang baik. Itu dia. Itu kedudukan ibu dan ayah. Dia tidak boleh diperdebatkan untuk kemenangan diri kita. Tak boleh. Ya, kena sabar. Baik. Akhlak semacam ini sangat tercela kerana dapat memicu pertikaian dan permusuhan di antara sahabat dan teman. Yang wajib dilakukan oleh pelaku dan setiap orang yang hadir adalah menghormati setiap pendapat perkataan yang diajukan oleh kawan bicaranya. Jadi dengan arti kata lain, yang paling penting kita berakhlak dan beradab. Apabila berselisih pandangan, kita hormat antara satu sama lain selagi tidak melanggari syariat. Ya, kita lapikkan selagi tidak melanggari syariat. Tetapi bila dah langgar syariat, maka di sana ketegasan kena ada lah. Ya, tetapi tak perlu berdebat panjang. Kita bagi kata putus. Ya, ketegasan dalam bab ini kalau nak berjidal adalah cara yang betul. Okey, baik. Jika memang perlu dilangsungkan sebuah diskusi atau serasihan untuk membahas suatu masalah, hendaklah dilakukan dengan mencari titik temu. Caranya haruslah tetap menjaga adab, menghargai setiap pendapat dan dikemukakan. Okey, kalau terpaksa juga, kita terpaksa nak bagi tahu juga. Okey, di sana ada beberapa kaedah, ya. Saya nasihat dalam bab ini, kadang-kadang ini penyakit Facebook, ya, penyakit Twitter, penyakit WhatsApp, ya. Kita nak nasihat, kita nak nasihat orang tu, kita sebarkan dalam Facebook. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, ya, ini termasuk ustaz tak ustaz semua belaka, ya, terkena belaka. Kadang-kadang nak nasihat, nak nasihat ustaz tu, ya, nak nasihat ustaz tu, awak tak nasihat terus direct pada dia. Ya, kenapa nak mesti pada Facebook supaya orang lain dengar? Itu puncanya. Supaya orang lain dengar, kita akan terbabit dalam dosa. Kerana kita cuba nak tegur secara biar orang lain tahu juga. Tuan-tuan dan perempuan, ya, dalam Islam, kalau nak tegur, terutamanya pemerintah, bukan tegur dalam Facebook ni. Nak tegur pemerintah, ingat para ustaz, nak tegur pemerintah ataupun tegur seseorang bukan dalam Facebook. Bukan dalam apa lagi video-video. Itu bukan tegur, itu membuka aib. Jika tidak diperlukan. Secara kasar kebanyakan tidak diperlukan. Tegurlah terus daripada direct orang tu. WhatsApp kan rakam, lepas tu hantar kepada dia. Forward pada dia seorang je. Tetapi silapnya masyarakat kita, ya, nak tegur orang tu, ya, nak tegur orang tu terus pada Facebook. Dan kesalahan yang dilakukan tidak menyebabkan, maksudnya waktu orang tu yang salah tu bukan berbentuk apa yang kita nak sebut, hanya teknikal salah faham,
Ya, itu saja. Kalau salah faham tu, okey, perlu diperbetulkan. Ya, perlu perbetulkan. Kita hantar kepada dia. Tegur dulu. Ustaz, benda ni tak betul. Ya. Okey, settle. Ustaz tu teruskan acara dia. Di situ mungkin ada kelonggaran untuk kita membalas setiap apa yang diucap kita balas. Itu mungkin. Tetapi balas untuk memastikan bahawa itu kefahaman yang betul. Dia punya kefahaman tu salah. Dengan dalil-dalil. Jangan dengan akal. Dengan dalil-dalil. Kalau tidak, dia akan jadi banyak perkara lah yang kita saksikan. Nak tegur seorang, jadi yang lain-lain dengan yang komen-komen tu pula, ya, komen-komen yang bukan bertaraf ustaz, berbagai-bagai kalimah keluar. Ya. Berat. Ini yang berlaku pada masyarakat kita sekarang ni. Ya. Tegur cara baik. Tegur cara personal. Ini satu nasihat. Ya, kita melihat terlampau banyak perkara yang kita nampak tak berapa nak kena lah. Ya. Kita tahu setengah orang tu provoke aja, dia nak jadikan isu. Ya, setengah tu pula dia tegur. Tapi wallahualam kita melihat ada benda yang tidak dibenarkan dalam bab itu. Apatah lagi kalau nak tegur pemerintah, ya, nak tegur pemerintah, ya, lagi kena ada adab. Ada adab dia. Wallahualam. Nauzubillah min zalik. Namun jika pendapat lawan bicaranya ada yang salah, maka hendaklah dia membenarkan dengan cara penyampaian yang bijaksana sehingga tidak terkesan memojoknya. Ya, oleh kerana itu perkara ini kalau kita sebar di dalam Facebook, maka dia akan menyakitkan orang yang melakukan kesilapan itu. Dia mungkin dia tak nak menarikkan diri dia. Tetapi kalau kita tegur secara personal, okey, kita tegur dengan cara yang baik, dia degil ke? Okey, tan situ mungkin ada ruang. Kita terpaksa. Terutamanya orang-orang yang mempunyai pengaruh. Tetapi kalau dia tarik, alhamdulillah, maka cantik. Kita tak perlu nak sebar dalam Facebook ke apa dah. Tetapi kalau berlaku pertembungan antara, ya, kita terpaksa tu ada syarat-syaratnya, bukan semudah itu, ya. Oleh kerana itu saya tak suka bab-bab komen ni. Kalau nak komen, jarang lah. Ada komen tapi jarang. Kalau benda tu tak nampak sangat perlu dikomen, hanya sekadar geramnya aku nak komen ke. Biasa saya takkan komen. Kecuali kalau benda tu bercanggah dengan syariat ataupun ada terlari daripada syariat, di situ kita akan komen. Okey. Adapun untuk pertemuan bersifat umum yang ada di situ terselip kisah-kisah lucu dan lelokan apa tu, maka jika ada peserta dan membawakannya, salah sebaiknya dibiarkan saja, tidak perlu diluruskan selama tidak melanggar ketentuan syariat. Ya, kadang-kadang kita ni berhadapan dengan orang umum ni, awam ni, kadang-kadang tak, kita ni terpaksa bersabar khainah mereka. Ya, loklak mereka tu. Kata orang loklak ni perkara-perkara yang mereka buat kadang-kadang masyarakat jadi tak faham kan. Tak faham. Nak diperbetulkan makan masa. Ya, bukan senang. Ya. Kalau saya balik kampung ni, orang bukan panggil Ustaz Fadil. Ya, tak panggil pun. Kecuali semenjak saya balik kali yang tu, saya mula start mengajar. Ya, atas itu baru setengah panggil Ustaz. Kalau tak, orang panggil nama saja. Ya, nama saya saja dipanggil. Pasal dah orang kampung kan. Ya. Lepas tu ada makcik-makcik tu. La ilaha illallah. Yalah, dah pangkat saudara mara, dia macam panggap kita anak, dia pegangnya. Aduh, kan. Janganlah pegang, kan. Waktu dulu-dulu lagi, sebelum dia faham agama dengan cara yang ni, ya, siap nak salam lagi. Kita ni pula waktu tu, yalah, belum belajar lagi agama dalam sekolah menengah, ya, serba salah. Nak salam, tak salam, ya, kita dah tahu sikit sebanyak hukum hakam, ya. Dia pergi capainya tangan kita terus. Tu dia. Ya. Tapi alhamdulillah, kita pula ada idea kadang-kadang, main salam. Malah bukan orang lain pun, saudara mara juga, katanya. Ya. Main salam. Tak boleh, ada wuduk. Kita dulu macam tu. Oh, ya ke ada wuduk? Oh, okey. Selamat aku. Ya. Kerana masyarakat yang jahil begini, yang saya pernah cerita, masuk rumah tu, orang bagi salam sebelum masuk rumah. Ini bagi salam dah tengah-tengah rumah. Assalamualaikum. Ya, kita terkejut.
Orang bagi salam di luar rumah, bukan di tepi tingkap. Ini bagi salam, Assalamualaikum, kepala dah masuk tingkap. Orang kampung kan, orang yang tak sama, ya, berbagai-bagai. Maka kena sabar banyak. Ya, jangan terlampau. Ya, terlampau kita ni mentang-mentang lah kita dah lepasan hebat apa. Oi, tak boleh. Gini. Itu yang jadi isu yang banyak. Yang menyebabkan orang tengok kita ni amboi. Ya, terlampau sangat. Baik. Ketiga, tentang humor, hendaklah dilakukan sekadar dan tidak tidak selalu dengan tetap memperhatikan adab, menjaga kehormatan. Humor tidak pula diungkap berlama-lama apalagi berlebihan sehingga dapat memancing kemarahan orang lain. Maksudnya kalau nak berlawak kena berjaga-jaga. Ini kadang-kadang dia menjadi isu waktu ceramah tu, subhanallah, bila kita menyaksikan tuan-tuan dan perempuan kalau nak tahu cara penuntut ilmu di zaman 3 kurun yang terbaik, dalam siri ceramah mereka tak ada lawak. Tak ada terbahak-bahak gelak. Ya Allah, sedap seronoknya ustaz tu melawak kan. Ya, tak ada. Zaman dahulu tak ada. Hanya ada sedikit kalimah sahaja, mungkin situ di ceramah tergelak, dah itu je. Sekali-sekala. Ini start A sampai Z. Ini raja lawak ke kelas agama ni? Ya. Lepas tu lawak tu dimasukkan dengan beberapa-beberapa dan kadang-kadang ada unsur yang tak kena pun. Ya, tak baik diperkatakan. Bahkan ada digelar-gelarkan ustaz tu ustaz apa, disebutkan nama-nama ustaz. Kalau mengikut kaedah jarah wa ta'dil, ya, hina. Ya, ustaz apa? Ustaz disebutlah nama ustaz tu, ya, dengan cara yang disebutkan. Misalnya Bollywood ke, ataupun Playwood ke, ataupun apa lagi yang disebutkan berbagai-bagai lah yang kita tahu. Maka itu tak kena. Disebabkan ustaz terlalu berlawak sangat. Ya, dia mematikan hati. Baik. Boleh, bukan tak boleh, tetapi ada. Yang ada sikit unsur itu. Keempat, jika kamu terlanjur menjanjikan sesuatu kepada seorang dan dia pun sangat berharap engkau menepati pada waktunya, namun saat waktunya habis justru engkau mengingkarinya, sikap yang semacam ini jelas merugikannya dan dapat membangkitkan perasaan marahnya terhadapmu. Yang terbaik adalah usahakanlah untuk menepati janji yang terlanjur diungkapkan atau sebaiknya tidak menjanjikan apa-apa pun jika dirasa memang tidak mampu. Ini jenis janji-janji, apatah lagi terutamanya yang jenis nak bayar hutang ni, ya, janji nak bayar tak bayar-bayar. Janji nak masuk tiap-tiap bulan RM100 tak masuk-masuk walaupun RM1. Ini di antara orang yang bermasalah. Ya. Walaupun orang yang beri hutang tu mendapat pahala, tak nafikan tiap-tiap berapa banyak dia bagi hutang, 1,000 misalnya. Tiap-tiap hari, ya, seolah-olah dia bersedekah 1,000. Itu kelebihan orang yang bagi hutang. Ya, tiap-tiap hari sampai orang tu jelaskan hutang, maka dia dapat pahala tiap-tiap hari seolah-olah RM1,000 dia bagi. RM1,000 disedekah pada tiap-tiap hari sampai orang jelas. Tetapi kalau orang tu tak jelas, dia tetap dapat pahala. Yang masalahnya orang yang tak jelas tu yang dapat dosa. Apatah lagi kalau dia tak ada niat langsung untuk membayar hutang. Lagi berbahaya. Ya, memang roh dia tidak diangkat ke langit. Matilah dia macam mana roh-roh orang munafik, orang-orang fasik yang berada di bawah langit sana. Sehingga hutang dia terjelas. Oleh kerana itu berhati-hati. Terutamanya berkaitan dengan hutang. Ya, jelaskan, bayarkan. Ramai, ya, saya tahu ramai yang bagi tahu tentang masalah hutang ni. Sampai ustaz, kita pula menadah tangan. Kita pula menadah tangan meminta-minta seolah-olah kita yang minta sedekah pada dia. La ilaha illallah. Kesian, ya. Tuan-tuan dan perempuan jangan main. Sebab hutang kita akan saksikan. Rasulullah sampai kata, ya, tak benar pergi jihad fi sabilillah fardu kifayah tu disebabkan hutang. Rasulullah tak solat jenazah disebabkan hutang. Berarti berat dosa orang yang berhutang ni. Tapi orang yang berhutang sedap je tak nak bayar hutang. Ya, kita akan saksikan di akhirat kelak. Kita akan saksikan. Jadi kalau kita ni yang berhutang, kalau tak bayar, bukan maksudnya kalau tak dan bayar, bagi tahu, maaf saya terlambat, maaf saya begini, maaf, bagi tahu sebab-sebab, ya, supaya dia dapat menunaikan hutang dia dengan cara yang betul. Ini jenis tak nak
Ya, nak minta maaf pun tidak, nak masuk pun tidak, tak tahu dia ni nak bayar ke tidak. Sudahnya, ya, na'udzubillah. Na'udzubillah. Baik. Kelima, sebelumnya telah dijelaskan perbezaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum menepati janji bagi orang-orang yang mempunyai uzur. Di situ disebutkan bahawa janji yang wajib dipenuhi adalah janji dengan tidak terlaksananya janji itu akan merugikan dan menyulitkan bagi orang yang dijanjikan. Okey. Dia ada beberapa perkara janji yang memang asalnya kena tunaikan, kerana sifat-sifat orang munafik adalah mereka tidak menunaikan janji. Jadi kalau tidak menunaikan janji, ia merupakan satu sifat yang tak baik. Dan ada janji yang mesti kita tunaikan. Jadi di sini adalah perkara yang perlu kita lihat. Janji-janji yang wajib ditunaikan, maka tunaikan. Yang ni yang perlu ditunaikan, kita nampak memang bila kita dah berjanji, maka tunaikan. Jangan jadikan diri kita mempunyai sifat-sifat nifak. Kita berlatih tak nak tunaikan janji. Na'udzubillah. Janji. Lepas tu, macam saya cerita, ya, rumah anak yatim tu dijanjikan dengan sebiji bas. Hanya tinggal replika kunci sahaja. Itu jahat tu. Bagi saya jahat. Mempergunakan anak yatim punya tempat untuk mendapatkan sesuatu. Ya, pasal apa? Gambar dia keluar dalam surat khabar. Ya, gambar keluar surat khabar dengan replika kunci. Nak bagikan kunci bas kepada rumah anak yatim. Sampai ke sudah tak dapat bas. Ya, penipu. Bagi saya penipu, jahat. Kalau tak nak bagi, cakap tak nak bagi. Jangan dah ambil gambar. Orang tu dah meletakkan harapan. Ya, memang itu berlaku. Terutamanya macam kami yang ada institusi pendidikan pun begitu juga. Ada yang janji nak bagi. Dulu pun ada juga orang janji nak bagi bas. Tapi kita dah tahu dah pengalaman berapa ramai orang yang berjanji hanya sedap di mulut. Ya, hakikatnya tidak ada. Janji nak bagi tanah pun begitu juga, tinggal janji. Ya, kita dah meletakkan harapan. Kenapa? Kita nak membina satu institusi pendidikan. Tiba-tiba mereka janji, kita letak harapan. Kita cagarkan. Okey, dia tak nak. Dia kata nak wakafkan. Okey, kita tunggu. Tapi sampai kesudah, tak ada jawapan. Ya, wallahualam. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk pada kita semua. Baik, jadi oleh kerana itu, ya, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, ya, bila kita menjanji, tunaikanlah. Kalau tak nak, jangan janji. Jangan nak sedapkan dengar, ya, bunyi, Masya Allah sedap, tiba-tiba bila sampai pada masanya kita lepaskan tangan kita tipu manusia yang tak seharusnya kita tipu. Pada situasi semacam ini, janji wajib ditepati atau menanggung kerugian yang dideritakan oleh pihak yang dijanjikan. Akibatnya ada pengingkaran. Hal ini menjadikan ketetapan secara fikih. Okey, kalau sampai tahap, ya, dia berjanji akhirnya memudaratkan orang lain, ya, akhirnya kalau ikut hakikatnya, dia akan bertanggungjawablah, dia berdosa. Ya, janji. Orang tu beria bantu, ya, tuan-tuan dan puan-puan, beria bersungguh-sungguh membantu melihat keadaan dia tu susah, ya, dan dia berjanji akan bayar begini. Tuan-tuan dan puan-puan, sakit, ya, sakit. Bila dia berjanji, tiba-tiba dia ingkar. Orang tu dah beria percayakan dia untuk membantu, tiba-tiba dia khianat. Berjanji nak bayar 1 minggu, 2 minggu, dia hutang, misalnya 10,000. Seminggu, 2 minggu lagi saya bayar. Sudahnya sampai sekarang tak bayar, misalnya bertahun tak bayar. Berjanji nak bayar ini, bayar ni, banyak berkaitan begitulah. Ya, akhirnya tidak tunaikan. Kenapa? Dia bukan kitab suci untuk ditunaikan. Akhirnya berdosalah. Ya, maka berdosalah orang yang berjanji yang menyebabkan dia dimasukkan dalam sifat munafik. Jadi tuan-tuan dan perempuan, kita minta lindunglah Allah daripada perkara-perkara yang tersebut, ya, yang telah kita pelajari pada hari ini. Apa khulasah yang kita boleh dapat? Yang pertama, ya, bergaullah orang dengan seorang itu dengan cara pergaulan yang baik. Ya, elakkan sifat-sifat yang tercela. Yang kedua, jaga akhlak kita dengan akhlak yang mulia. Ya, akhlak yang mulia
dan minta perlindungan Allah daripada akhlak yang tidak mulia, dan juga minta perlindungan daripada Allah daripada penyakit-penyakit yang boleh memudaratkan kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, hendaklah kita kena jaga perasaan orang lain, ya, yakni apabila kita berjanji di antaranya, maka tunaikanlah janji kita kepada orang yang kita dah janji, dan kalau kita dah berhutang, bayarkanlah hutang, dan juga di antaranya jangan sakiti hati-hati saudara-saudara kita. Jadi oleh kerana itu kita menyaksikan dalam bab-bab yang begini merupakan bimbingan akhlak kita yang mulia. Lawan dan usahakanlah. Lawan hawa nafsu dan usahakanlah, kerana orang yang berusaha untuk membentukkan diri adalah orang yang berada di medan jihad yang besar. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, akbaru jihad, ya, di antara besar yang paling besar jihad ialah jihadu ala nafsihi, yakni ataupun jihad melawan hawa nafsunya sendiri. Jadi kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengisyaratkan kepada kita itu di antara afdal jihad, membentukkan pribadi sebagai pribadi muslim, membentukkan diri sebagai, memaksakan diri untuk mengikut arahan Rasulullah, arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita mampu untuk mendidik diri kita, membimbing diri kita, insya-Allah kita mampu untuk mendidik dan membimbing keluarga kita. Ya, bila kita mampu untuk membimbing keluarga kita, itu di antara kita adalah pembawa mereka menuju ke syurga. Dan mudah-mudahan ibu-ibu, bapa-bapa semua, Allah berikan kekuatan untuk membimbing diri dan membimbing keluarga kita, dan akhirnya akan membimbing masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan akhlak yang mulia ini boleh membawakan kita ke dalam syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, syurga yang terbaik bersama pemimpin akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi dalam bab ini juga kita mengingatkan akhlak-akhlak yang mulia ini bukan terhadap orang Islam sahaja, bahkan dengan orang kafir pun kena ada akhlak. Kerana kita ada kafir yang kita bahagikan kepada tiga, kafir zimmi, kafir ahdi, wa kafir harbi. Maka kafir zimmi, ahli zimmah di negara Islam, ya. Ahdi kafir yang ada di bumi ini, ya. Bumi yang sekarang ni kita muamalah dia dengan perjanjian, maka berakhlak dengan akhlak yang mulia. Tapi ingat, jangan sampai mereka mengijak kepala, ya. Kalau mereka dah mengijak kepala, itu boleh diisytiharkan sampai tahap macam kafir harbi, ya, dah sampai menghina agama kita, sampai kita pula takut pada dia, maka di situ ada masalah. Dan yang ketiga, kafir harbi, maka kafir harbi tidak ada, ya, tidak ada melainkan kita perangi mereka. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah jadikan kita di antara mau mengikut petunjuk-petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, dan Allah berikan kita kelapangan dada kita, ya, dan Allah berikan kita amalan yang soleh sebagai membekalkan kita di akhirat kelak. Wallahu a'lam bissawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka